Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak intro panjang-panjang, dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda tentang RAM dan segala benda yang berkait dengan dia. Pada akhirnya nanti, insya-Allah anda akan faham bagaimana RAM tu berfungsi dan apa yang anda kena tengok pada satu-satu RAM bila anda nak beli dia. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Video kali ini disponsor oleh Kingston. Mereka baru sahaja lancarkan sekeping gaming RAM iaitu Kingston Fury Beast Memory. RAM ni datang dengan heatsink dan of course ARGB LED dekat bahagian atas. Salah satu benda yang saya suka dengan Kingston Fury Beast ni ialah saiz dia yang tak bulky macam kebanyakan gaming RAM yang ada dalam pasaran sekarang. So kita dah tak perlu nak risau CPU cooler yang saiz macam mana kita nak guna sebab insya-Allah takkan tersangkut. Okey, kita bincang topik utama kita iaitu RAM. RAM ni nama penuh dia ialah Random Access Memory. Tapi ketepikan nama penuh dia, apa yang saya nak anda faham ialah RAM ni sejenis memori sementara, ingatan sementara saja. Dalam komputer kita ada dua jenis memori. Yang pertama kita ada memori sementara yang mana kita refer dia kepada RAM, dan yang kedua kita ada memori kekal yang kita refer kepada hard disk ataupun SSD. Memori kekal ni katakan kita save gambar dalam dia, lepas tu kita turn off PC kita, kita hidupkan balik PC kita, gambar tu ada lagi dekat sana, dia tak berubah. Tapi kalau kita save dalam RAM, gambar tu kita off PC kita, kita buka balik, gambar tu dah gone, dah hilang. Dia macam kehidupan dunia lah. Harta yang kita kumpul sekarang ni kita letak dia dalam memori sementara, manakala amal ibadah kita dalam memori kekal. Bila mana kita mati, amal ibadah yang kita bawa ke akhirat nanti. Pencetus Ummah Ashraf Jeffrey. Gurau saja. But at this point saya dah yakin anda boleh faham apa itu memori kekal dan apa tu memori sementara. Sekarang kita nak bincang bagaimana satu-satu RAM tu berfungsi. Okey, saya nak bagi kepada anda satu perumpamaan ataupun satu analogi lah. Katakan dekat Kota Baru, Kelantan sekarang saya nak bina satu bangunan yang besar gila. So bangunan tu dia perlukan 100 biji konkrit dan juga berapa lori pasir lah. And masalah dia sekarang, konkrit tu tak ada dekat Kelantan, and pasir tu pun tak cukup lah. Dekat Kelantan ni orang banyak guna balak kan, so pasir tak ada dekat Kelantan ni. Apa yang ada adalah dekat Pahang, dekat Kuala Lipis. So apa yang kita kena buat ialah kita kena pergi dekat Kuala Lipis tu, ambil konkrit, ambil pasir dan bawa ke Kelantan. So proses tu makan masa yang agak lama lah. Cara untuk mempercepatkan lagi proses pembinaan bangunan kita yang besar gedabak ni ialah kita dekat Kelantan ni, dekat Kota Baru ni, kita sewa satu gudang sementara. So pasir dan juga konkrit dari Kuala Lipis tu kita letak dulu dekat Kota Baru. Bila kita nak guna, kita dah tak perlu pergi Kuala Lipis, kita just ambil dekat Kota Baru sajalah, dekat gudang sementara kita tadi. So gudang sementara tu lah RAM. Okey, so katakan gudang ni, dia space gudang ni pun dia mainkan peranan dalam pembinaan bangunan tadi. Katakan space gudang ni kecil, kita just boleh letak 10 konkrit, lepas tu pasir maybe 1 lori sajalah. So bila kita dah habis guna, kita kena pergi ambil lagi. So proses tu dia akan ambil masa yang agak lama. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena besarkan gudang tu, saiz gudang tu, square feet tu kita kena tinggikan dia lagi. Yang kita tinggikan, yang kita besarkan saiz tu, itulah yang dimaksudkan dengan kapasiti RAM. Yang kita jumpa 4GB, 8GB, 16GB, maybe 128GB. Yang tu kita refer kepada dia punya saiz tu. Katakan kita dah letak banyak gila barang dekat kita punya gudang tadi, tapi yang kita nak guna untuk pembinaan
pembinaan bangunan tu benda lain. Okey, untuk anda senang faham, katakan dekat gudang tu kita dah letak banyak gila konkrit sampai tak ada tempat untuk kita letak pasir, sedangkan dalam masa tu kita punya bangunan nak guna pasir. Apa yang akan jadi? Kita tak dapat bina lah sebab gudang kita dah penuh tadi. Itu yang berlaku bila mana penggunaan RAM dah kita cakap maksimum dekat kita punya PC. Kita akan nampak yang PC kita macam dah freeze, macam dah tak boleh gerak ataupun hang, dan sebenarnya PC kita tak hang pun, dia jadi slow gila sebab kena pergi dekat Kuala Lipis tadi. Masa tu dia jadi lama. Cara untuk pantau penggunaan RAM senang saja, just buka task manager dengan cara anda tekan control alternate delete, lepas tu pilih task manager and tengok dekat memori ni. Dekat sini kita boleh tengok software apa yang guna RAM paling banyak, dan kalau kita rasa tak perlu guna software tu, tutuplah. Bila kita tutup, space tu akan jadi kosong balik. Klik kanan atas software tu dan tekan end task. Okey, untuk tahun 2021 ni, berapa GB RAM yang diperlukan supaya PC kita tu smooth, lancar, butter smooth orang kata kan? Bagi saya, RAM minimum yang diperlukan untuk PC ataupun laptop bagi tahun 2021 ialah 8 GB. Kalau kita guna 4 GB tak ada, dia kita cakap apa, dia betul-betul nyawa di hujung tanduk lah. Anda boleh guna, anda boleh buka software, tapi bila anda buka je dia akan hang. Anda akan nampak PC anda slow gila lah. That's why 8 GB is kita cakap minimum, tapi kalau nak best 16 GB. Kalau anda seorang video editor yang banyak guna RAM dan sebagainya, maybe anda boleh pergi kepada 32 GB lah. Dan persoalan seterusnya, adakah speed RAM mempengaruhi kita punya proses pembinaan tadi? Jawab dia ada, tapi tak kuat sangat. Apa-apa pun, bila kita bercakap tentang proses pembinaan tu sendiri, dia akan refer kepada prosesor. Makin power prosesor, jadi kita punya PC tu akan jadi makin laju lah. RAM memang ada bagi sedikit impak, tapi tak nampak sangat. Kecuali anda bandingkan RAM yang 1000 lebih dia punya megahertz tu dengan RAM yang 4000 megahertz. Yang tu kita akan nampak sedikit improvement lah. Itu pun tak banyak sebenarnya. Soalan seterusnya yang saya selalu dapat ialah antara dual channel RAM dengan single channel RAM. Yang mana lagi bagus? Single channel RAM ni bermaksud yang dia pakai sekeping RAM 8GB. Manakala dual channel RAM ni dia guna RAM 4GB tambah 4GB. Jadi antara dua method ni yang mana lagi bagus? Jawabnya of course dual channel RAM lah. Sebab kita punya prosesor tu dia boleh berinteraksi dengan dua RAM dalam satu masa. Kalau satu gudang orang nak angkut barang tu limit, katakan 8 orang, dia akan ambil masa. Tapi kalau kita guna dua gudang yang mana setiap gudang ada 8 orang untuk punggah barang tu, dia akan jadi lagi cepat lah. Last kali apa yang saya nak anda faham ialah RAM ni dia ada banyak jenis juga, dan dia punya jenis ni bergantung kepada motherboard yang kita guna. Ada RAM DDR3L, ada RAM DDR3, ada juga RAM DDR4, dan ada juga RAM untuk laptop, ada juga RAM untuk PC. Kita kena tengok yang mana bersesuaian dengan motherboard kita. Kalau tersalah pilih, kita punya RAM tu tak akan berfungsi. Worst case, kita punya motherboard tu akan meletup. Katakan kita punya motherboard perlukan RAM DDR3L, tapi kita pergi sumbat masuk RAM DDR3, nah ya bosku. So, dalam banyak-banyak brand ni, dalam banyak-banyak brand RAM yang ada atas muka bumi ni, yang mana paling bagus? Disebabkan video ni disponsor oleh Kingston, mestilah saya jawab Kingston. Takkan saya nak jawab benda lain kan? Tapi sebenarnya kita ada beberapa faktor yang menentukan sama ada RAM brand tu bagus atau tak. Yang tu kita bincang pada topik yang lain ataupun video yang lain lah. Kita tunggu sponsor yang seterusnya. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.